Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Mei 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan memberi 3 sebab mengapa rakyat sudah muak dengan perangai Dr. Mahathir Mohamad yang disifatkannya kini kurang relevan. Antaranya kritikan yang dilontarkan Dr. Mahathir kepada Najib Razak kerana menyebut wang adalah raja, raja itu adalah rakyat semasa debat di televisyen baru-baru ini. Menulis di Facebook, ahli Parlimen Pontian itu berkata, bekas Perdana Menteri itu ketika era pentadbirannya telah mengamalkan dasar kroni adalah raja dan ia hanya memperkayakan segelintir kroninya. Pada 12 Mei lalu, Najib berdebat dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berhubung kemelut kewangan yang melanda Sapura Energy Berhad. Semasa debat berkenaan, Najib berkata cara terbaik untuk membantu golongan miskin adalah dengan memindahkan wang tunai terus ke akaun bank mereka kerana cash is king, king adalah rakyat. 4 hari kemudian, Mahathir mengkritik Najib sebagai kurang siuman kerana membuat kenyataan sedemikian. Sementara itu, Ahmad berkata Mahathir kurang relevan kerana dia tidak mengutamakan dasar-dasar pro-rakyat seperti pemberian tunai bersasar kerana menganggap ia membazir dan membanjakan orang Melayu. Selain itu, Ahmad berhujah Mahathir sudah tidak lagi dapat menguruskan dinamika politik Malaysia memandangkan Pejuang adalah parti ketiga beliau selepas Bersatu dan UMNO. Tony Puah antara ahli politik yang lantang mendedahkan isu 1MDB sebelum PRU ke-14 namun lebih banyak berdiam diri semasa pentadbiran PH. Ahli Parlimen Damansara itu semalam mengimbas kembali kritikan Dr. Mahathir Mohamad terhadapnya, antaranya dia seorang yang angkuh dan tidak mesra perniagaan. Berucap dalam majlis makan malam bagi mengumpul dana untuk DAP Petaling Jaya semalam, bekas penasihat Menteri Kewangan itu mendakwa kritikan Dr. Mahathir terhadapnya adalah berikutan dasar PH yang menolak rundingan terus dengan kroni Barisan Nasional. That is their modus operandi that they have done in the past. That was the modus operandi they were hoping to do in the Pakatan Harapan MOF government. That was not the modus operandi that I am agreeable to because my loyalty are to the people of Malaysia and not to the cronies of Barisan Nasional. Pada Disember tahun lalu, bekas Perdana Menteri itu mendakwa Puah berlagak seperti seorang menteri semasa berkhidmat sebagai penasihat Lim Guan Eng. Dalam sidang media secara maya, ketika melancarkan memuar terbarunya, Mahathir berkata ramai ahli perniagaan menolak pentadbiran PH sebelum ini berpunca daripada sikap Puah yang sedemikian. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kehadiran bekas Perdana Menteri Najib Razak ke sebuah majlis di istana baru-baru ini menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan mereka yang tidak bersetuju. Ini susulan Najib disabitkan bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC International dan terlibat dalam satu lagi perbicaraan berkaitan skandal 1MDB. Dalam keadaan ini, bekas Presiden Majlis Peguam Ambiga Srinivasan berkata adalah amat dikesali apabila Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyenaraikan Najib sebagai tetamu baginda. Semasa temu bual dengan Malaysia kini, tanpa teragak-agak Ambiga menegaskan dia berani menyatakan ketidakpuashatiannya jika portal itu berani menerbitkannya. Tanpa menapis kata-katanya, Peguam itu menegaskan bahawa episod ini sebagai tidak menghormati mahkamah. Katanya dia difahamkan pada majlis lain terdapat hakim yang hadir bersama sekaligus meletakkan mereka dalam keadaan yang memalukan. Mengakui bahawa Najib mungkin berjaya membatalkan sabitan kesalahannya semasa Mahkamah Persekutuan mempertimbangkan rayuannya, Ambiga bagaimanapun berkata semua pihak perlu menghormati mahkamah dan prosesnya. Sementara itu, bekas pengerusi bersih itu berkata rakyat sedang memerhatikan apa yang sedang berlaku dan pandangan mereka akan diterjemahkan melalui peti undi. Najib pada 4 Mei lalu dijemput menghadiri majlis sambutan Aidilfitri di Istana Abdul Aziz Kuantan yang turut disertai mantan TYT Melaka, Muhammad Khalil Yaakob dan Menteri Besar Pahang Wan Rusdi Wan Ismail.
Baik, sementara itu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad hari ini mengucapkan selamat pengantin baru kepada Najib Razak. Ucapan itu dibuat dalam komen di Facebook Najib yang memaknai gambar pertemuannya bersama Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan. Komen timbalan Menteri Perpaduan itu mencetuskan banyak reaksi pengguna Facebook dan menerima lebih 200 balasan. Komen itu dibuat selepas tersebarnya sekeping gambar Najib dengan seorang wanita dan keluarganya yang mencetuskan spekulasi pemimpin UMNO itu telah berkahwin lagi. Bagaimanapun terdapat juga pihak yang membidas tindakan Wan Faizal itu dengan membangkitkan kontroversinya yang lepas. Antara perkara dibangkitkan termasuklah isu surat sokongan untuk dipilih sebagai Ketua Pemuda Bersatu dan ideanya supaya kerajaan mencetak wang bagi menyelesaikan masalah ekonomi. Untuk rekod, Najib berkahwin kali pertama dengan Tengku Puteri Zainal Tengku Iskandar pada 1976 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin dan Puteri Nolisa. Selepas bercerai dengan Zainal pada 1987, Najib berkahwin dengan Rusmah Mansur dan memperoleh 2 orang cahaya mata iaitu Muhammad Nur Ashman dan Nuriana Najwa. Berita seterusnya. Lebih 17 individu telah menandatangani petisyen atas talian bagi mendesak kerajaan membatalkan pelantikan Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar ke Indonesia. Petisyen itu dilancarkan oleh kumpulan yang digelar Bangsa Malaysia dan ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Menteri Luar. Kemarin Ahli Parlimen Pasir Salak itu mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa dia telah dilantik menjadi Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Langkah yang diambil kerajaan keluarga Malaysia itu dikecam pelbagai pihak ekoran beberapa isu yang membabitkan ahli parlimen berkenaan. Ia juga mengembalikan amalan kerajaan melantik ahli politik sebagai duta selepas sebelum ini jawatan tersebut disandang oleh pegawai kanan dalam perkhidmatan awam. Terdahulu Persatuan Patriot Kebangsaan berkata, rasa curiga yang meluas di kalangan orang awam ekoran pelantikan Tajuddin sebagai Ketua Diplomatik Negara di Indonesia perlu dikaji semula. Selain mewakili kerusi Pasir Salak selama beberapa penggal, Tajuddin pernah dilantik sebagai Pengarah Pilihan Raya UMNO selain menjadi pengerusi Prasarana Malaysia Berhad. Bagaimanapun dia dipecat sebagai pengerusi syarikat pengangkutan awam itu dipercayai susulan tiada rasa sensitif semasa mengendalikan sidang akhbar berhubung kejadian pertemuan 2 train LRT pada Mei 2021. Bekas Adun Bersatu Melaka Nur Effandi Ahmad akhirnya memilih Amanah sebagai wadah baru politiknya. Pernyataan bekas Exco Melaka itu kemudian disahkan Naib Presiden Amanah Adli Zahari semalam. Dalam kenyataannya di Facebook, Adli mengalu-alukan penyertaannya dan mengucapkan selamat berjuang kepada Nur Effandi. Dalam PRU ke-14 yang lalu, Nur Effandi mewakili Bersatu dan Pakatan Harapan bagi merebut kerusi Teluk Mas. Dalam pertandingan 3 penjuru itu, dia mengalahkan calon BN Abdul Razak Abdul Rahman dan calon PAS Rosazli Mat Yassin dengan kelebihan 1,288 undi. Semasa berada dalam kerajaan negeri, Nur Effandi pernah dilantik sebagai Exco Pendidikan dan Pengajian Tinggi. Dia kemudian menyertai gerakan Bersatu meninggalkan PH sekaligus menjatuhkan gabungan tersebut daripada kerajaan di peringkat pusat dan negeri. Bagaimanapun pada September 2021, Nur Effandi menyertai 3 adun lain menarik balik sokongan mereka kepada kerajaan BN dan Perikatan Nasional yang kemudian membuka jalan kepada PRN Melaka. Nur Effandi bagaimanapun tidak dinamakan sebagai calon dalam PRN tersebut. Sementara itu, Nur Effandi dalam kenyataannya di Facebook berkata, pengalamannya sebelum ini akan dimanfaatkan untuk membantu Amanah. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.